Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat kembali ke channel Cikgu Arma Yusof. Okey, so kali ni kita nak sambung topik 3.2 kepentingan gizi seimbang. Baik, apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh tubuh badan dalam kuantiti yang betul. Maksudnya, kita nak tahu pengambilan makanan kita sehari-hari kena ada 7 kelas makanan tapi kuantiti yang betul. Karbohidrat nak ambil banyak mana? Lemak nak ambil banyak mana? Protein nak ambil banyak mana? Okey, itu adalah gizi seimbang. Okey, so ini adalah piramid makanan yang dikeluarkan oleh KKM. Okey, yang menunjukkan anggaran pemakanan yang kamu perlu ambil. Okey, yang pertama untuk karbohidrat. Nasi, mi, roti, bijirin, produk bijirin dan ubi-ubian. Yang ini kena ambil dalam 4 hingga 8 sajian sehari. Okey, kena ambil banyak sikit lah. Seterusnya adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Lebih kepada vitamin. Okey, vitamin, pelawas kan. Okey, untuk vitamin ni, okey, kena ambil sayur-sayuran sekurang-kurangnya 3 sajian sehari dan buah-buahan 2 sajian sehari tapi kena ambil dengan kuantiti yang banyak. Seterusnya adalah protein. Okey, ikan, ayam, daging, susu, produk termasuk, okey, kena ambil dalam 1/2 hingga 2 sajian sehari. Dan yang paling sikit kamu kena ambil adalah lemak. Okey, lemak, minyak, gula, garam ini kena kurangkan pengambilan dia. Okey, yang ini pula adalah piramid makanan yang baru dikeluarkan oleh KKM di mana dia tukar dekat bawah ni yang paling banyak kena ambil adalah sayur-sayuran dan buah-buahan manakala karbohidrat di tempat kedua. Tetapi selagi tidak diubah dalam buku teks kita, kita jangan guna yang ini, kita rujuk pada yang ada dalam buku teks yang tadilah, piramid yang asal tadi. Okey, ini pula adalah pinggan sihat Malaysia. Juga dikeluarkan oleh KKM untuk kita merancang gizi seimbang kita. So di sini digunakan hashtag suku-suku separuh. Yang mana suku yang pertama adalah karbohidrat. Nasi, mi, roti, itu suku yang pertama. Suku yang kedua adalah protein, ikan, ayam, daging, kekacang. Dan yang separuh lagi adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Kamu ikut ke yang ni? Makan sehari-hari ikut ke? Sekarang kita nak tengok faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. Yang pertama adalah saiz badan. Satu saiz badan kecil, satu lagi saiz badan besar. So orang yang bersaiz badan besar, dia perlukan lebih banyak tenaga, maka dia perlu ambil makanan lebih daripada orang yang bersaiz badan kecil. Yang kedua adalah umur orang dewasa dengan orang kanak-kanak. Orang kanak-kanak pula. Kanak-kanak dan juga remaja. Kanak-kanak ni dia sedang membesar. Dia sedang membesar. Dan dia bergerak aktif. Jadi dia perlukan karbohidrat, tenaga. Dan dia perlukan protein untuk pertumbuhan. Jadi dia kena ambil lebih banyak karbohidrat dan protein ni berbanding daripada orang dewasa. Yang ketiga, pekerjaan. Orang kerja pejabat dengan orang kerja dekat luar pejabat. So orang yang bekerja di luar pejabat, contoh petani, buruh, nelayan, mereka perlukan lebih banyak tenaga sebab mereka buat kerja yang berat. Jadi mereka perlu ambil makanan lebih. Supaya dapat kalori yang lebih. Yang keempat adalah jantina, perempuan dengan lelaki. Agaknya siapa yang perlukan lebih banyak makanan? Pandai, lelaki. Sebab apa? Lelaki ni biasanya dia lebih berotot. Dan biasanya lelaki dia melakukan aktiviti yang lebih berat berbanding wanita. Jadi dia perlukan lebih tenaga lah untuk buat kerja. Yang kelima adalah keadaan kesihatan. Yang seorang ni tak sihat, sakit. Yang seorang lagi sihat. Macam mana? Bagi orang yang sakit, dia perlukan sajian makanan yang sesuai dengan keadaan kesihatan dia untuk dia sembuh. So kalau dia perlukan lebih protein, kena ambil lebih banyak protein. Kalau dia perlukan lebih karbohidrat, kena ambil banyak karbohidrat. Last kali adalah iklim. Seorang ni dia tinggal dekat negara iklim panas, seorang lagi tinggal dekat negara beriklim sejuk.
Jadi, untuk orang yang tinggal di negara beriklim sejuk, mereka akan lebih cepat kehilangan haba ke persekitaran. Jadi, mereka perlu makan lebih banyak untuk apa? Untuk dapatkan balik haba. Okey, untuk dapatkan haba bagi memanaskan badan mereka. Okey, so sekarang kita nak masuk nilai kalori makanan. Tadi cikgu dah sebutkan kalori-kalori. Apa tu cikgu kalori? Okey, so kita tengok ini contoh, cikgu bagi contoh dulu Nilai kalori untuk sarapan. Okey, kalau goreng pisang sekeping tu 129 kalori. Kalau roti telur sekeping tu 414 kalori. Dan banyak lagi lah. Okey. So, apa itu nilai kalori makanan? Nilai kalori sebenarnya adalah nilai tenaga ataupun jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dibakar dengan lengkap dalam badan. Okay, jumlah ini boleh diukur dalam unit kalori, kal ataupun joule. Macam tadi Okey, so untuk 1 kal, 1 kal bersamaan dengan 4.2 joule. Maksudnya, cikgu bagi contoh goreng pisang ni kalau sekeping goreng pisang 129 kal. Okay, kalau nak dapat dalam unit joule, kita darab je dengan 4.2. Boleh Okay. Seterusnya, cikgu bagi soalan Murid A, dia makan 2 keping roti telur. Okay, 2 keping roti telur. Murid B, dia makan 1 pinggan bihu goreng. Okay, 1 pinggan bihu goreng. So, siapa yang dapat lebih kalori? Adakah roti telur? Adakah murid A ataupun murid B? Kamu kena tengok betul-betul kat sini Murid A ni dia ambil 2 keping. Okay, so bila dia ambil 2 keping, 414 darab dengan 2, sebab 2 keping, dah jadi 848. Betul Kira-kira. 828, 828 kal. Yang ini pula, dia ambil 1 pinggan je. 1 pinggan 510. So, sekarang yang ambil kalori lebih banyak adalah murid A. Okay, 828. Yang ini 510 kal. So, yang ini menang. Okay, yang ini dapat lebih banyak kalori. Okay, soalan yang kedua. Ali mengambil 2 keping goreng pisang, 1 keping kari pap dan 1 pinggan nasi lemak sebagai sarapan. Berapakah nilai kalori yang diambil oleh Ali untuk sarapan tersebut? Okay, 2 keping goreng pisang. 1 keping 129. Okay, kalau 2 keping berapa? Kena darab dengan 2. Okay, 1 keping kari pap. Kalau 2 kari pap, 256. Okay, tapi dia ambil 1 keping je. So, 256 kena bahagi dengan 2. Dan 1 pinggan nasi lemak sebagai sarapan. Nasi lemak saja tak ada yang goreng. 644 ni. Okay, so kita tengok jawapan dia. Okay, 2 kali 129. Okay, 2 keping goreng pisang. 256 bahagi 2 sebab nak 1 keping sahaja kari pap. Dan 1 darab 644 nasi lemak sahaja. Okay, tak masuk ayam goreng. Okay, so bila kita tambah semua tu, kita akan dapat 1030 kilojoule. Tapi nanti kamu kira balik takut cikgu silap kira ke kan. Okay, next. Okay. So, tadi cikgu dah bagi tahu kamu, nilai kalori adalah jumlah tenaga yang kita dapat apabila 1 gram makanan tu dibakar dalam badan kita. Okay, so kita ada 7 kelas makanan. Okay, di mana 3 daripadanya adalah kelas asas makanan, iaitu karbohidrat, protein dan lemak. Bagi karbohidrat, protein dan lemak ni tak sama. Okay, nilai tenaga dia tak sama. Okay, 1 gram karbohidrat, jumlah tenaga dia tak sama dengan protein ataupun lemak. Boleh Okey, so kita tengok. Untuk karbohidrat, karbohidrat dengan protein sama. Untuk karbohidrat dengan protein sama. Okey, iaitu bagi setiap 1 gram 17 kilojoule. Okey, tapi lemak, 1 gram lemak 37 kilojoule. Okey, boleh Okey, kita tengok contoh. Ahmad mengambil 100 gram karbohidrat, 60 gram protein dan 5 gram lemak sebagai sarapan pagi. Hitung nilai kalori yang diambil oleh Ahmad sebagai sarapan pagi dalam unit joule. Dia nak yang joule yang joule. Okey, ini yang kal. Okey, kal ni cikgu dah beritahu tadi kan. 1 kal bersamaan 4.2 joule. Okey, 4.2 joule. Cikgu dah beritahu tadi kan. Okey.
So dia cakap 100 gram karbohidrat. Kalau 1 gram 17. Kalau 100 gram 100 darab dah 17. Okey, protein 1 gram 17. Kalau 60 gram darab dengan 17. Okey, 5 gram lemak. 1 gram lemak 37. Kalau 5 gram darablah dengan 37. Okey, so ini jawapan dia. Okey, karbohidrat, protein dan lemak. Okey, so kita darab karbohidrat, protein, lemak. Dapatlah jawapan dia. Tambah semua. 1312 kilojoule. Okey, sama juga. Yang ini pun kamu kena kira sendiri. Try kira sendiri. Takut-takut cikgu tersilap. Okey, seterusnya. Ini Ini adalah maklumat pemakanan yang ada dekat, ni apa ni? Biskut Lexus. Dia ada bagi maklumat makanan dekat belakang ni Okey, so yang atas ni untuk biskut Lexus. Yang bawah ni pula, ini biskut Lexus tadi ini packing dia, biskut Lexus tadi. Yang bawah ni pula adalah untuk coki-coki. Kat coki-coki ni pun dia ada bagi kelas pemakanan. Okey, kelas pemakanan pula, maklumat pemakanan. Ni yang bawah ni untuk coki-coki jadi kita nak tahu antara Lexus dengan coki-coki ni yang mana ada kalori yang lebih tinggi. Yang mana ada nilai tenaga yang lebih tinggi. Jadi, kalau kita nak kira, kita kena ambil yang setiap 100 gram. Kenapa kita ambil setiap 100 gram? Kenapa tak ambil setiap hidangan? Sebab hidangan yang ini dengan hidangan yang bawah tak sama. Yang ini 38 gram, yang ini 10 gram. Tak sama lah kan? So, kita ambil yang sama iaitu setiap 100 gram. Okey, apa yang kamu perlu lakukan adalah sama macam tadi, kira untuk karbohidrat 66 darab dengan 17. Okey, protein 7 darab dengan 17. Okey, lemak 23.1 darab dengan 37. Kemudian tambahkan semua, dapatkan berapa total nilai kalori dia. Okey, step yang sama kamu ulang buat untuk coki-coki ni pula. Okey, lemak dia 32 darab 37. Karbohidrat 61 darab 17. Protein 4 darab 17. Tambahkan semua tu, berapa dapat. Jadi kita boleh bandingkan antara Lexus dengan coki-coki ni yang mana nilai kalori dia lebih tinggi. Yang mana lebih rendah. Macam tu Okey. Kemudian kita masuk kepada merancang gizi seimbang. Kenapa kita kena merancang gizi seimbang? Sebab macam cikgu cakap tadi, tak sama. Setiap orang tak sama. Tengok kat sini contoh Kalau dia dewasa lelaki, umur lain-lain pun dah lain dah. Jumlah tenaga yang perlu diambil dah tak sama dah. Apatah lagi kalau nak dibandingkan dengan perempuan. Apatah lagi nak bandingkan dengan ibu mengandung. Okey, apatah lagi nak bandingkan dengan atlet. Setiap orang dia punya jumlah pengambilan berbeza. Okey, pengambilan tenaga tu perlu berbeza. Jadi kita kena rancang menu makanan kita supaya dapat kalori sama macam yang kita perlukan. Okey, boleh Okey. So kenapa penting untuk kita kekalkan kesihatan? Kat sini ada tunjuk kencing manis 17.5%, tekanan darah tinggi 30%, kolesterol tinggi, obesiti, berat badan berlebihan. Ini adalah masalah-masalah yang berlaku terhadap rakyat Malaysia pada tahun 2016. Okey, semua ini berkaitan dengan makanan. Jadi kita kena jaga pemakanan kita. Okey, jaga kesihatan kita supaya masalah-masalah ini dapat dikurangkan. Okey, ini cikgu tunjuk sikit tentang BMI. Okey, nak tahu kita ni obes ke, kurus ke. Ni cara kira dia berat badan dalam kilogram bahagi dengan tinggi darab tinggi dalam M. Okey, kalau dapat jawapan dia 31.0 hingga 45.2, maksudnya kamu obes dah tu. So kena hati-hati di situ. Okey, boleh Okey, so itu sahaja perkongsian daripada cikgu kali ini. Harap membantu kamu semua untuk memahami tajuk gizi seimbang. Okey, sehingga berjumpa lagi.